dalam ujian hipotesis ni dia ada dua topik, topik 8 dan topik 9. Topik 8 untuk satu populasi, untuk satu sampel. Topik yang ke-9 nanti masih ujian hipotesis tapi untuk dua populasi. Okey, ada beberapa bahagian 8.1 hingga 8.7 kita akan habiskan hari ini. Okay. Yang pertama kita akan lihat apa konsep-konsep asal ujian hipotesis. Okey, dalam slide yang kedua dan ketiga ni saya ada letak beberapa isu semasa. Contohnya kat sini kalau lihat pada tahun seperti yang saya petik ni, pada tahun 2019 dia kata apa? Indeks komposit BSKL kita telah mengalami kejatuhan sebanyak 6%, berpuluh bilion buah modal telah mengalir keluar daripada pasaran. Akibatnya harga saham syarikat besar telah mengalami kemerosotan sehingga 50%. Okey, ini dia punya kalau kita baca laporan akhbar, kita baca media sosial, kita akan jumpa statement ni. Cuma dari segi statistik, kita nak apa bukti dia? Apa bukti sejauh manakah dakwaan tersebut betul? Sejauh manakah dakwaan tersebut kita boleh terima? Sebab kalau kita tanya pendapat mereka yang berbeza, ada yang mengatakan 10%, ada yang mengatakan 50%, ada yang mengatakan 6% dan sebagainya. Jadi kita perlukan satu kaedah statistik untuk kita membuktikan dakwaan tersebut sama ada betul ataupun tidak. Dan satu lagi, kalau awak lihat, ini contoh saya ambil pada tahun, kalau awak lihat sebelum ni kita ada GST kan. Kalau masih ingat GST, selepas tahun 2018, GST telah dihapuskan, digantikan semula dengan SST. Kita ada, semasa GST dilaksanakan, kita ada dakwaan yang mengatakan GST menyebabkan harga barang meningkat. Walaupun kita tahu, data ekonomi menunjukkan sebelum ada GST lagi harga barang dah meningkat. Masa ada GST, harga barang meningkat. Jadi betul ke dakwaan yang mengatakan GST menyebabkan harga barang meningkat? Dia kerajaan gantikan dengan SST. Adakah SST boleh menurunkan kos sara hidup? Kenaikan kos sara hidup kurang dengan GST. So bagaimana kita nak buktikan dakwaan disebut? Berdasarkan fakta. Kalau sebab bila kita lihat kalau kita lihat pada contohnya saya ambil indeks harga pengguna pada bulan Februari 2019. Kalau awak lihat di situ, harga barang masih meningkat. Ada komponen-komponen harga barang yang masih meningkat. Walaupun pada masa tersebut, pada tempoh ni GST tidak ada lagi. GST kerajaan dah hapuskan GST. So sejauh mana dakwaan sebelum ini yang mengatakan GST menyebabkan harga barang meningkat? Kerana apabila kita lihat data, walaupun tak ada GST sekarang ni, harga barang masih meningkat berdasarkan data. Jadi kita perlukan sebagai ahli ekonomi, sebagai ahli statistik, anda perlukan satu metod untuk menguji sejauh mana kebenaran tersebut. Ada pelbagai metod untuk kita gunakan untuk menguji dakwaan-dakwaan yang ada yang ada pada setiap hari dengan menggunakan kaedah statistik yang tertentu. Contohnya sekarang ni kita tengah berada dalam pandemik COVID-19. Ramalan mengatakan ekonomi kita akan merosot, banyak sektor akan terjejas, ramai pekerja akan hilang pekerjaan, kadar pengangguran akan meningkat dan sebagainya, bla bla bla. So apa buktinya? Sejauh manakah bukti tersebut sejauh manakah dakwaan tersebut kita boleh buktikan? Buktikan dengan data statistik. So macam mana nak buktikan? Hari ini kita akan belajar satu kaedah, iaitu ujian hipotesis untuk kita membuktikan dakwaan tersebut. Kita kena buktikan dengan mengambil sampel-sampel yang tertentu. Daripada sampel tersebut kita akan buat inference ataupun penakbiran mengenai populasi secara keseluruhan. Jadi maksudnya ujian hipotesis ialah, kalau lihat di sini apa tujuan ujian hipotesis, untuk menentukan sama ada terdapat cukup bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang mengatakan perkara-perkara ataupun dakwaan-dakwaan yang tertentu. Okey. Itu tujuan kita buat ujian hipotesis. Kenapa kita buat ujian hipotesis? Soalan dia, macam mana nak buat ujian hipotesis? Nak buat ujian hipotesis, ini dia. Konsep asas ujian hipotesis. Bila nak buat ujian hipotesis, 6 perkara ni mesti ada. Maksudnya kalau dalam exam, bila dia kata ujian hipotesis, jawapan awak mesti ada ke-6 ni untuk dapatkan markah penuh. Jika awak tinggal salah satu, maksudnya jawapan awak tidak full, tidak lengkap. Jadi kita ada H-null, hipotesis null, hipotesis alternatif. Jenis-jenis ujian hipotesis, termasuk perkara yang pertama,
aras keretian, statistik ujian, kawasan penolakan dan kaedah membuat keputusan. Okay, jom kita pergi. Apa maksud setiap satu perkara tersebut? Okay, bila kita buat ujian hipotesis, mesti ada hipotesis null dan hipotesis alternatif. Null kita akan tulis seperti H kosong ni, dan hipotesis alternatif ni kita boleh tulis H1 ataupun ada setengah-setengah buku dia tulis sebagai HA. Pun sama juga. Sama ada hipotesis alternatif ataupun hipotesis sama ada H1 ataupun HA, hipotesis null. Dan kita nak lihat yang mana satu yang betul. H null yang betul ke ataupun H alternatif yang betul. Jadi kita perlukan data, kita perlukan statistik untuk menentukan yang mana kita akan tolak, sama ada H null kita tolak, hipotesis null kita tolak ataupun hipotesis alternatif yang kita akan tolak. So lazimnya kalau lihat berdasarkan teori, kalau lihat dalam buku teks, okay, dia lebih kurang macam kes kes di mahkamah. Kes di mahkamah, hakim dia kena buat keputusan sama ada defendant tersebut bersalah ataupun tidak bersalah. Jadi untuk kalau ingat kita punya prinsip undang-undang kita, apa ni, not guilty until found guilty. Seseorang tersebut dianggap tidak bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah. Siapa yang nak kena buktikan itu adalah pada pihak pendakwa. Bila pihak pendakwa dia akan bawa kes ke mahkamah, dia jumpa hakim, dia kata seseorang tersebut dituduh bla 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 bla. Jadi dia kena bawa bukti. Hakim akan dengar bukti tersebut. Kemudian habis pihak pendakwa punya bukti akan pergi pada pihak pembela pula. Sama ada hakim akan dengar pula hujah daripada pihak pendakwa dan kemudian hakim akan membuat keputusan. Kalau ada dari segi undang-undang, hujah pihak pendakwa dan hujah pihak pembela itulah dalam statistik yang dinamakan sebagai maklumat ataupun yang dinamakan sebagai bukti. Jadi hakim akan membuat keputusan sama ada defendant tersebut bersalah ataupun tidak bersalah. Jadi dalam konteks ini, H null ialah defendant tak bersalah, H alternatif ialah defendant adalah bersalah. Jadi bagi seorang hakim hanya akan membuat keputusan defendant bersalah jika terdapat cukup bukti yang munasabah. Terdapat cukup bukti yang melampaui keraguan yang munasabah. Kalau ikut perkembangan kes mahkamah di Malaysia ni, selalunya awak pasti akan dengar perkataan ni. Terdapat bukti yang melampaui keraguan yang munasabah. Maknanya bukti tersebut perfect. Bukti tersebut tidak ada cacat celanya. Bukti tersebut tidak ada keraguan yang boleh menjejaskan kredibiliti bukti tersebut. Jadi hakim hanya buat keputusan kalau bukti tersebut sahih. Bukti tersebut tak ada keraguan di atasnya. Sekiranya, dan ini bermaksud jika walaupun ada bukti tapi ada keraguan, bukti tersebut pincang, bukti tersebut tak sahih, bukti tersebut boleh dipertikaikan, hakim akan lebih cenderung untuk membuat keputusan defendant tersebut tidak bersalah. Defendant tersebut tidak bersalah bukan kerana dia tidak buat perkara tersebut. Mungkin kerana tak cukup bukti untuk membuktikan yang defendant tersebut melakukan kesalahan tersebut. Itu dalam konteks undang-undang. Dalam konteks statistik dia lebih kurang sama. Jadi kalau kita ada macam-macam dakwaan kalau awak dengar di media sosial berkaitan dengan ekonomi kita khususnya, terutama yang berkaitan dengan COVID-19 lah, itulah ini kan. Okey, itu hanya dakwaan. So apa bukti dia? Mungkin dia bercakap berdasarkan bukti yang lepas. Tapi adakah bukti yang lepas tersebut masih boleh digunakan pada masa yang akan datang? Adakah situasi dia sama? Jadi bila kita ada bukti yang cukup, barulah kita boleh buat kesimpulan bahawa H null tersebut betul ataupun H alternatif tersebut yang betul. Dalam kelas ni kita akan gunakan ada beberapa langkah untuk kita langkah-langkah pembuktian untuk kita membuat keputusan. Okey. Jenis-jenis hujah hipotesis, kalau lihat kat sini, jenis hujah hipotesis letak dalam kepala hujah hipotesis dia ada dua jenis dia sebenarnya. Hujah hipotesis dua hujung dan hujah hipotesis satu hujung. Cuma hujah hipotesis satu hujung ni dia ada hujah hipotesis satu hujung sebelah kiri dan hujah hipotesis satu hujung sebelah kanan. Jadi apa beza kedua-dua hujah hipotesis ni? Hujah hipotesis yang akan menentukan sama ada dia dua hujung ataupun satu hujung, anda lihat pada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif lah
yang akan menentukan dia satu hujung sebelah dua hujung ataupun satu hujung sebelah kanan ataupun satu hujung sebelah kiri. Okey. Kenapa? Bagi hujah hipotesis, bagi H null, untuk ketiga-tiga hujah hipotesis ni H null dia sama. H null dia hanya sama ni maksudnya apa? Sama ni maksudnya H null dia menggunakan simbol sama dengan ni. Okey, fokus pada simbol sama dengan yang saya highlight ni. Mu sama dengan berapa, mu sama dengan berapa. Itu main dia. Jadi kita gunakan simbol mu, kita nak uji nilai min populasi. Bagi ketiga-tiga ujian hipotesis ni, mu dia ada sama. H null mu sama dengan berapa dan seterusnya. Okay, katalah yang saya nak uji ialah saya nak uji adakah mu sama dengan 10. Saya nak uji adakah mu sama dengan 10. Jadi H null dia akan jadi mu sama dengan 10 sama ada dia dua hujung, satu hujung sebelah kiri ataupun satu hujung sebelah kanan. Yang akan membezakan dia ialah ujian hipotesis satu yang akan membezakan dia ialah hipotesis alternatif. Jika saya nak uji, okey, H null mengatakan mu sama dengan 10. Mu sama dengan RM10. Ujian hipotesis dua hujung, dia akan gunakan simbol mu tidak sama dengan 10. Jadi hipotesis alternatif mengatakan min populasi ni bukan 10. Nombor-nombor lain selain daripada 10. Tapi H null mengatakan min populasi sama dengan 10. Manakala kalau ujian hipotesis satu hujung sebelah kiri ni, dia gunakan simbol lebih kecil. Iaitu H alternatif mengatakan nilai mu lebih kecil daripada 10. Okey. Itu yang dikatakan oleh hipotesis alternatif. Lawan dia ialah hipotesis null. Null akan memberi statement yang berbeza dengan hipotesis alternatif. Kalau mu sama dengan 10, kalau H alternatif mengatakan mu kurang daripada 10, H null akan mengatakan mu 10 dan ke atas. Mu 10 dan ke atas. Jadi awak ada option sama ada nak gunakan simbol mu sama dengan 10 pun betul ataupun mu lebih besar atau sama dengan 10. Mana salah satu adalah betul. Tapi yang paling popular selalunya orang gunakan mu sama dengan 10. Tapi maksud dia ialah mu lebih besar atau sama dengan 10. Mu mengambil nilai yang berbeza dengan nilai hipotesis alternatif. Okey. Yang ketiga ialah ujian hipotesis satu hujung sebelah kanan, satu hujung sisi kanan. Di mana hipotesis alternatif mu menggunakan simbol lebih besar. Dan contoh ni mu alternatif mengatakan mu lebih besar daripada 10. Lawan dia seperti biasa hipotesis null akan memberikan statement yang berlawanan. Null mengatakan nilai mu bukan 10 iaitu 10 dan ke bawah. Iaitu sama ada awak nak gunakan H null mu sama dengan 10 ataupun H null mu kurang atau sama dengan 10. Jadi mana-mana anda boleh gunakan untuk hipotesis null. Tapi yang paling popular yang saya highlightkan ni. Okey. Jadi itu jenis ujian hipotesis. Kita ada dua hujung, satu hujung kanan, satu hujung kiri. Okey. Bila kita buat ujian hipotesis, dia mesti ada aras keertian. Iaitu aras keertian di sini simbol dia ialah alfa. Ujian hipotesis dia ada aras keertian. Kita ada beberapa aras keertian, iaitu seperti aras keertian 5%. Kita ada aras keertian 5%. Jadi alfa 0.05 ataupun aras keertian 1%, alfa 0.01, aras keertian 10%, alfa 0.10. Selalunya ada tiga ni saja aras keertian. Apa itu aras keertian? Aras keertian, kalau awak lihat seperti yang ditunjukkan ni, aras keertian ialah kebarangkalian kita menolak H null yang betul. H null tu betul, sepatutnya kita terima H null, tapi kita tertolak. Kita menolak. Jadi maksud kita buat kesilapan. Jadi alfa akan menunjukkan kebarangkalian kita menolak. Jadi kalau jika alfa ialah kebarangkalian menolak, nilai yang lain satu tolak alfa. Kalau lihat kat sini satu tolak alfa ialah kebarangkalian maka kebarangkalian menolak H null adalah alfa tadi. Jadi aras keyakinan ataupun selang keyakinan kebarangkalian kita buat keputusan yang betul adalah satu tolak alfa. Bergantung pada nilai alfa tadi. Kalau alfa 5% maknanya kebarangkaliannya 0.95. Okey. Itu aras keertian yang mesti ada dalam ujian hipotesis. Statistik ujian. Okey, ini kita akan kira nilai statistik ujian. Iaitu sama ada kita akan gunakan nilai Z ataupun nilai T ataupun statistik ujian yang lain.
dalam topik-topik yang lain anda akan jumpa statistik ujian Z dengan T. Nanti kita akan lihat apa itu statistik ujian. Di mana statistik sampel ni, statistik ujian ataupun statistik sampel akan digunakan untuk membuat keputusan sama ada kita menolak ataupun gagal menolak isnad. Itu maksud statistik ujian. Okey, kawasan penolakan, kawasan penerimaan isnad. Bila kita buat ujian hipotesis, kita perlu buat keputusan sama ada kita nak terima isnad ataupun kita kita tolak isnad. Sama ada kita tolak isnad ataupun kita gagal menolak isnad. Jadi untuk membantu kita buat keputusan tolak ataupun gagal tolak isnad, kita perlu tentukan di manakah kawasan penolakan isnad dan di manakah kawasan penerimaan isnad. Kawasan ni bermaksud kawasan di bawah kelok. Iaitu kalau saya gunakan Z, masih ingat taburan Z? Ini Z kan? Okey, saya perlu tentukan yang mana kawasan, mungkin yang saya luruskan ini kawasan penerimaan, ini kawasan penolakan, dan yang di tengah-tengah ni kawasan penerimaan. Kat sini kita perlu tentukan di mana kawasan penolakan dan kawasan penerimaan. Okay, dalam konteks ini kita ada satu statistik yang dinamakan sebagai, kita ada satu ukuran yang dinamakan sebagai titik genting. Titik genting ni ialah nilai-nilai dalam jadual, sama ada jadual Z ataupun jadual T. Iaitu tujuan dia ialah apa tujuan titik genting? Titik genting ni akan jadi sepadan yang akan membezakan kawasan penolakan dan kawasan penerimaan isnad. Okey. Ni bagaimana kawasan penolakan, kawasan penerimaan. Okey, sebab tu ujian hipotesis ni jadi nama dia dua hujung, satu hujung kanan, satu hujung sebelah kiri. Kalau contohnya saya ambil ujian Z, kalau kita gunakan Z, kalau kita gunakan ujian satu hujung sebelah kiri, seperti gambar raja yang mana sebelah kiri ni, satu hujung sebelah kiri ni, hipotesis alternatif gunakan simbol lebih kecil. Kawasan penolakan isnad adalah kawasan yang berlorek, iaitu dia berada di sebelah kiri, iaitu dia bersama dengan alfa, dia bersama dengan aras keertian, dan kita perlu tentukan berapakah nilai Z dalam jadual. Nanti kita akan lihat untuk tentukan titik genting dia. Dan jika ujian dia adalah ujian satu hujung sebelah kanan, kawasan penolakan akan berada di sebelah kanan. Itu luas dia adalah alfa dan titik genting dia adalah nilai Z bernilai positif. Kalau di sebelah kiri, titik genting dia mesti bernilai negatif. Kawasan yang warna putih ni ialah kawasan penerimaan isnad. Okay, jika dua hujung, ujian kenapa nama dia dua hujung? Kerana dia ada dua kawasan penolakan. Dua kawasan penolakan. Iaitu luas dia sama. Jadi dia ada dua nilai Z. Satu Z negatif, satu lagi Z positif. Di mana setiap satu kawasan penolakan ni luas dia ialah alfa bagi 2. Aras keertian perlu dibagi 2. Sebab tu kalau maksudnya kalau ujian hipotesis satu hujung sebelah kanan, maksudnya kawasan penolakan dia di sebelah kanan, nilai titik genting dia adalah positif. Jika ujian satu hujung sebelah kiri, kawasan penolakan di sebelah kiri, titik genting dia akan bernilai negatif. Kalau Z. Jika ujian hipotesis dua hujung, kita ada dua kawasan penolakan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, dengan luas kawasan penolakan kedua-duanya sama dengan alfa. Jadi setiap satu alfa per 2, kita ada dua titik genting, iaitu kita ada titik nilai Z negatif dan nilai Z positif. Ini nanti kita akan kira dengan menggunakan jadual. Okey, macam mana nak buat keputusan? Bergantung pada jenis ujian. Kalau ujian hipotesis, okey, apa yang ditulis ni, yang dinyatakan dalam slide yang ke sebelah ni, awak boleh baca. Saya nak explain, nak huraikan berdasarkan rajah ni. Jika kita buat ujian satu hujung sebelah kiri, kita akan tolak isnad jika Z yang kita kira dia berada di dalam kawasan berlorek ni. Itu juga kalau kita buat ujian satu hujung sebelah kanan, tadi sebelah kiri kalau satu hujung sebelah kanan, jika Z yang kita kira lebih besar daripada Z alfa ni, ataupun dia berada di kawasan berlorek ni, maka hipotesis null ditolak. Ataupun jika statistik ujian yang kita kira dia berada salah satu, sama ada lebih besar daripada Z alfa ataupun lebih kecil daripada Z negatif Z alfa per 2, iaitu dia berada di salah satu kawasan penolakan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jadi kita akan buat keputusan tolak isnad. Selain daripada itu, jika Z yang dikira berada di kawasan yang warna putih ni, keputusan dia adalah gagal tolak isnad.
Okey. Itu konsep-konsep asas. Ini lagi sekali tata cara dalam pengujian hujian hipotesis. Mula-mula tentukan eksternal, hipotesis dan hipotesis alternatif. Tentukan arah sekertian, tentukan titik genting dan kawasan penolakan, kira nilai siasat ujian dan buat keputusan dan kesimpulan. Keputusan ni maksudnya tolak eksternal ataupun gagal tolak eksternal. Kesimpulan ni maksudnya awak kena jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan menolak eksternal atau apakah yang dimaksudkan dengan gagal menolak eksternal. Itu maksud kesimpulan. Okey, dalam kita membuat ujian hipotesis, ini dalam ralat dalam membuat ujian hipotesis. Ralat ni maksudnya kebarangkalian kita membuat silap. Bila kita buat ujian hipotesis ni, kita bukan hanya perlu mencari keputusan yang paling tepat yang boleh, tapi kita juga tertaluk kepada kebarangkalian kita membuat kesilapan. Okey, dalam statistik ukurannya ada, iaitu kita boleh ukur, kita boleh kira berapakah kebarangkalian kemungkinan kita melakukan kesilapan. Ada dua jenis ralat, iaitu ralat jenis 1 dan ralat jenis 2. Ralat jenis 1 merujuk kepada kebarangkalian kita menolak eksternal, tapi eksternal adalah betul. Kebarangkalian kita menolak eksternal yang betul. Kita kata eksternal salah, tapi sebenarnya eksternal adalah betul. Itu adalah ralat dalam membuat keputusan. Ataupun kes yang kedua, ralat jenis 2, simbol ialah beta. Kalau ralat jenis 1, simbol ialah alfa. Alfa ialah arah sekertian tadi. Beta bermaksud kebarangkalian kita menerima eksternal, iaitu eksternal itu adalah salah. Sepatutnya kita tolak eksternal. Tapi keputusan kita kata eksternal betul. Kita terima eksternal. Itu juga adalah satu ralat. Kebarangkalian dia sama dengan nilai alfa. Cuma dalam kelas ni kita akan pergi secara teori saja. Kita tak akan pergi secara detail. Okey, contohnya apa? Okey, saya ambil kes peminjam PTPTN. Dalam konteks dalam konteks perundangan ni kan. Katalah contoh peminjam yang tidak membayar, katalah kajian akan peminjam yang tidak membayar balik pinjaman PTPTN akan dikenakan hukuman. Ini dia punya hipotesis dia. Apakah ralat jenis 1 dan ralat jenis 2 yang mungkin berlaku? Iaitu eksternal, peminjam tersebut dia tidak hukum. Kenapa dia tidak dihukum? Kerana dia membuat bayaran balik. Hipotesis alternatif, peminjam tersebut dihukum. Kenapa peminjam tersebut dihukum? Sebab kerana dia tidak membuat pembayaran. Jadi bila kita nak berkeputusan sama ada peminjam tersebut patut dihukum atau tidak. Kalau dalam keadaan realitinya, jika anda tak buat bayaran balik pinjaman, selalunya akan ada surat mahkamah. Mahkamah akan bersidang, akan tentukan sama ada anda perlu didenda, dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Jadi kemungkinan silap tu ada, kebarangkalian membuat silap tu ada, tapi nilai kebarangkalian ni kita boleh kawal. Okey. Kemungkinan keputusan yang betul ialah peminjam tersebut dia membuat pembayaran dan dia sepatutnya tidak dihukum. Itu keputusan yang betul. Ataupun jika peminjam tersebut tidak membuat pembayaran, peminjam tersebut mesti dihukum, iaitu kita tolak eksternal, kita terima hipotesis alternatif. Ralat jenis 1, kesilapan yang mungkin berlaku ialah peminjam tersebut dihukum, tetapi ataupun padahal peminjam tersebut membuat pembayaran. Okey, peminjam tersebut sebenarnya dia buat bayaran, tapi keputusan hakim ialah keputusan peminjam tersebut dihukum. Itu ralat jenis 1. Iaitu kita menolak eksternal yang betul. Ralat jenis 2 ialah kita menerima eksternal yang salah. Iaitu eksternal mengatakan peminjam tersebut tidak dihukum, tetapi peminjam tersebut tidak membuat sebarang pembayaran. Maknanya dia terlepas daripada hukuman. Iaitu dia sepatutnya dia dihukum kerana tidak membuat bayaran balik pinjaman, tapi keputusan yang dibuat ialah peminjam tersebut tidak dihukum. Itu ralat jenis 2 dalam konteks ujian hipotesis. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum saya pergi pada contoh, tadi teori saja. Tak ada. Yang lain okey? Okey, faham. Okay, faham, alhamdulillah. Okay, sekarang saya nak masuk contoh. Saya nak masuk contoh. Yang tadi teori. Okey, bila buat ujian hipotesis, perkara pertama yang perlu awak tahu ialah adakah sigma diketahui. Ni. Adakah sigma diketahui? Saya highlightkan kat sini.
adakah sigma diketahui. So, kita ada kes sigma tidak diketahui. Ujian hipotesis masih untuk mu, tapi bagi kes sigma diketahui. Okey, jadi andaian utama dia sigma mesti diketahui. Andaian lain, size sampel mesti besar, n lebih besar atau sama dengan 30. Jika size sampel kecil, populasi mesti diandaikan bertaburan normal. Jadi andaian utama ialah sigma, andaian lain ialah sama ada n besar ataupun n kecil. Okey. Kenapa? Kita ada teorem had memusat. Iaitu dalam topik yang ke-6 ada dinyatakan mengenai teorem had memusat, iaitu jika size sampel besar, taburan persampulan bagi mean sampel akan mengambil bentuk normal tanpa mengira bentuk taburan populasi tersebut. Okey. Macam mana nak buat ujian hipotesis jika sigma diketahui? Jika sigma diketahui, ujian hipotesis, kalau lihat slide yang ke-16 ni, kalau lihat slide yang ke-16, jika sigma diketahui, kita boleh gunakan statistik ujian Z. Sebab tu sigma ni dia akan, sama ada sigma diketahui ataupun tidak, dia akan menentukan statistik ujian mana yang kita akan gunakan. Sebab kita ada banyak statistik ujian Z dan juga yang awak dah jumpa sebelum ni, Z dengan T. Okey, jika sigma diketahui dan syarat dia cukup, kita boleh gunakan Z. Iaitu Z sama dengan apa? X bar tolak mu O bagi sigma X bar. Okey, semua simbol ni kita dah jumpa. Z dah jumpa. X bar lagi dah jumpa, mean sample. Mu O ni baru. Mu O ni ialah nilai mu dalam populasi. Nilai mu dalam hipotesis null. Apakah nilai mu yang kita uji dalam hipotesis null? Sigma X bar pun kita jumpa. Ini adalah galak PY persampulan. Sigma X bar sama dengan apa? Sigma X bar sama dengan sigma bagi punca kuasa N. Jadi kita gunakan rumus yang sama. Okey, saya nak ambil contoh 8.1. Contoh 8.1, muka surat 17 slide yang ke-17. Sekarang ni saya sedang tunjukkan contoh 8.1. So, muka slide yang ke-17 dalam slide saya. Saya harap semua pelajar nampak. Okey, saya awak bagi perhatian fokus pada apa yang saya nak tunjukkan ni. Ini cara kita nak buat ujian hipotesis. Jika anda kurang jelas, anda boleh tanya pada bila-bila masa. Okey. Selalunya ujian hipotesis ni dia punya cerita dia panjang. Markah dia pun banyak sebab ada 5 step. At least markah dia 5. Jadi kalau awak tak bagi maklumat lengkap, selalunya markah awak banyak hilang dalam soalan ujian hipotesis. Pertama, kena baca dulu apa soalan dia nak. Awak kena baca soalan dia, kena faham cerita dia, baru boleh faham apa nak buat. Dia ada dua perkara. Yang pertama, awak perlu faham soalan dulu. Yang kedua, awak kena tahu apa ujian yang awak nak buat. Kalau awak tak faham soalan, maksudnya awak takkan tahu macam mana nak buat. Selalu jawapan awak akan salah. Salah bukan kerana awak tak boleh buat ujian hipotesis. Salah kerana awak tak faham apa yang soalan tanya. Katalah maklumat menunjukkan purata bil internet pengguna telefon bimbit ialah RM170 sebulan dengan sisian PAY RM38.70. Sebuah syarikat pembekal perkhidmatan internet ingin mengetahui sama ada purata bil internet pelanggan dia berbeza dengan pelanggan syarikat yang lain. Oleh itu, satu sampel seramai 100 orang pelanggan syarikat tersebut telah dikumpulkan secara awak dan didapati purata bil pelanggan ialah RM175.50. Okey. Pada aras kereta 5%, adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil internet syarikat tersebut berbeza dengan syarikat yang lain? Dapatkan 95% selang keyakinan bagi purata bil internet secara keseluruhan. Okey, yang panjang cerita dia kan. Ni cerita dia pasal apa ni? Pasal bil internet. Okey, kalau kita lihat kat sini, soalan dia kata apa? Soalan dia kata, adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil internet syarikat tersebut berbeza dengan syarikat yang lain? Syarikat tersebut tu, apa syarikat tersebut tu buat? Siapa syarikat tersebut? Dia kata apa? Sebuah syarikat pembekal perkhidmatan internet ingin mengetahui sama purata bil internet syarikat dia berbeza dengan pelanggan syarikat lain. Maksudnya bil pelanggan dia berbeza dengan bil pelanggan syarikat yang lain. Berapa bil pelanggan syarikat yang lain? Kalau lihat dalam maklumat ni, kita ada maklumat purata bil internet pengguna telefon bimbit. Kita boleh gunakan maklumat ni untuk
sebagai apa ni, sebagai purata ataupun purata bil syarikat yang lain. Jadi kita akan uji nilai 170.9 dan CCM piawai 38.7. Jadi kat sini jelas kalau awak boleh tulis kat sini saya letak warna merah. Okey, ini adalah sigma. Sigma sama dengan 38.70. 170.9 ni dia boleh juga dianggap sebagai mu. Kemudian oleh itu, okey, syarikat ni dia nak uji adakah bil internet syarikat pelanggan dia sama dengan syarikat sama ataupun berbeza. Apa dia buat? Dia ambil sampel 100 orang pelanggan. Jadi ini adalah N sama dengan 100. Bila dia ambil sampel, apa maklumat yang dia dapat? Daripada sampel tersebut dia dapat purata bil pelanggan syarikat dia ialah RM175.50. Kalau datang daripada sampel, okey. Siapa boleh tolong saya? Kita ada dua perkataan purata ni. Purata 170 dan purata bil pelanggan 175.50. Okey. Yang ini kalau yang di atas ni mu, yang di bawah ni mu juga ke? Mu X bar. Apa dia? Boleh sekali tak dengar? Apa ni? Siapa yang sebut tadi? Hilang pula. Orang ni jawab pun malu-malu lagi. Macam mana ni? Okey, purata bil pelanggan ni apa ni? Ada siapa boleh tolong saya ni? Hello? Tak ada orang dah? Mu X bar. Apa? Mu X bar? Okey, ada yang jawab mu X bar. Okey, yang lain-lain? Tak Mu X- tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu ramai tahu. Ya tahu sikit. Ada yang kata mu X bar. Ada jawapan lain tak? X bar. X bar. Okey, X bar saja, betul. X bar saja. Ya. X bar saja. Okey. Okey, maksudnya ramai daripada anda yang belum faham dari segi simbol-simbol ni kan. Okey, maksudnya masalah besar Masalah besar kalau masalah yang sangat besar, sangat besar jika anda masih tak nampak bahawa purata bil pelanggan ini itu adalah nilai X bar. Itu adalah nilai mean sample. Sangat serius kalau anda tak nampak lagi. Sebab dia kata apa? Daripada satu sampel, dia ambil satu sampel je. Dalam sampel tu ada berapa ramai? Ada 100 orang. Dia kira apa maklumat yang dia dapat? Dia dapat purata bil pelanggan dia ialah RM175.50. X bar adalah RM175.50. Okey. Jadi apa yang nak dibuktikan kat sini? Kenapa dia ambil sampel? Oh, syarikat tersebut dia nak buktikan bahawa dia nak tahu sama ada purata bil pelanggan syarikat dia sama ataupun tak sama dengan syarikat-syarikat yang lain. Okay, jadi kat sini kalau kita kumpulkan maklumat, apa maklumat yang kita ada. Okey, jadi mu X bar ni salah Okey. Kenapa mu X bar ni salah? Okey. Buka balik nota, baca balik, tengok apa itu mu X bar. Jawapannya bukan mu X bar. Apa ni? Jauh daripada mu X bar, dia hanya X bar saja. Jadi maksudnya awak belum faham lagi apa tu mu X bar, baca balik ulang kaji. Okey. Jadi apa maklumat yang kita ada dalam soalan? Maklumat yang diberi ialah X bar 175.50, N sama dengan 100, sigma sama dengan 38. Nilai mu yang ingin diuji ialah RM170.90. Jadi bila kita nak buat ujian hipotesis, step yang pertama, okey, kalau saya ringkaskan balik apa maklumat yang ada okey, berdasarkan soalan tadi maklumat yang ada ialah sigma sigma sama dengan berapa tadi? Sigma sama dengan RM38.70. Okey, semua nampak saya tulis saya sudah menulis. Sigma sama dengan RM38.70. Okey, bagus. Tadi dapat kita ada maklumat apa? Sampel N sama dengan 100. Mean sampel Mean sampel sama dengan 175.50 Terima kasih. 175.50.
Tadi dia kata kita ada maklumat pasal mu sama dengan RM170.90. 90 sen. Sekarang kita nak uji. Kita nak uji dalam bentuk hipotesis. Bila kita lihat, bila buat ujian hipotesis, tadi kita ada kan, ada konsep-konsep asal ujian hipotesis, ada step langkah-langkah kita buat ujian hipotesis. Langkah yang pertama ialah tentukan apakah H0, apakah hipotesis alternatif. Ini langkah yang pertama. Kita tentukan apakah H0, apakah hipotesis alternatif. Jadi saya tulis hipotesis alternatif H1. Titik bertindik. Simbol yang digunakan ialah mu. Kita kedua-duanya gunakan mu. Okey. Soalan tadi, soalan tadi apa? Pada aras keretian 5%, adakah terdapat bukti mengatakan purata bil syarikat tersebut berbeza dengan syarikat lain? Berapakah bil syarikat yang lain? Bil syarikat yang lain ialah nilai 170.9 ni. Iaitu nilai mu. Nilai yang kita nak uji ialah RM170.90. Dalam H0 dan dalam hipotesis NAN dan hipotesis alternatif, kedua-dua nilai ini mesti sama. Tak boleh nilai yang berbeza. Tadi kita kata apa? Kita ada tiga jenis ujian hipotesis. Dua hujung, satu hujung kanan, satu hujung kiri. Bagi ketiga-tiga ujian hipotesis ini, simbol yang digunakan oleh H0 sama, iaitu simbol sama dengan. Jadi kita dah boleh lengkapkan kan? Cuma yang kita tak tahu ialah simbol bagi hipotesis alternatif. Kita ada apa tadi? Dia boleh gunakan simbol tak sama dengan, ataupun untuk hujan dua hujung, ataupun lebih besar, satu hujung sebelah kanan, ataupun lebih kecil, satu hujung sebelah kiri. Okey. Yang ini macam mana kita nak tahu? Ini hujan dua hujung kah? Satu hujung kanan kah? Satu hujung kiri kah? Bagaimana awak nak tahu? Bagaimana nanti pelajar akan tanya saya. Macam mana nak tahu? Sekarang saya bagi jawapan. Saya tak nak ulang. Macam mana awak nak tahu? Awak kena faham soalan ni secara keseluruhan. Kena faham soalan ni secara keseluruhan. Apa yang kita nak uji? Pada aras keretian 5%, adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil syarikat tersebut berbeza? Nampak tak perkataan berbeza? Semua nampak ni, berbeza dengan syarikat yang lain. Jadi kalau baca syarikat soalan saya keseluruhan, dia nak uji sama ada nilai mu tersebut sama ataupun tak sama dengan 170.9. Jadi Dua hujung lah mana? Saya? Apa dia? Dua hujung ke? Sebab ada perkataan berbeza tu. Ya. Tapi tak mesti dia. Bukan hanya kerana dia guna perkataan berbeza. Kerana maksud ayat secara keseluruhan dia. Dia hanya nak uji sama nilai dia sama ataupun tak sama dengan RM170.9. Tapi dalam konteks ni, perkataan berbeza tu akan jadi key point lah. Tetapi tidak semesti dia. Kalau lain soalan, mungkin lain maksud dia, perkataan berbeza tu. Jadi awak kena berhati-hati. Jadi kalau lihat, ni maksudnya apa? Kita nak uji, adakah purata bil syarikat tersebut berbeza dengan syarikat yang lain. Jadi, apa maksud H0? H0 mengatakan, purata bil sama dengan 170.9. Iaitu purata bil syarikat tersebut sama dengan purata bil syarikat yang lain. Tetapi, hipotesis alternatif mengatakan purata bil syarikat tersebut berbeza dengan purata bil syarikat yang lain. Okey, yang pertama dah lengkap. Kita dah tentukan apa tu H0, apa tu hipotesis null dia. Okay. Yang kedua apa? Kalau lihat step ujian hipotesis. Mana tadi step ujian hipotesis? Pergi slide yang ke-12. Slide yang ke-12 kita ada tentukan aras keretian alfa. Aras keretian alfa. Apa itu aras keretian alfa? Berapakah alfa? Alfa sama dengan berapa? Di mana alfa? Tengok soalan. Muka surat 17. Nampak tak? Ada perkataan pada aras keretian. Pada aras keretian 5%. 5%. Pada aras keretian 5%. Untuk ujian hipotesis, dia mesti ada aras keretian.
pada aras keertian 5%. 5% maksudnya alfa dia 0.05. Ni kena tulis. Alfa 0.05. Jelas ya? Kemudian apa? Lepas aras keertian, kita kira statistik ujian. Statistik ujian. Statistik ujian mana yang kita nak gunakan? Okey, lepas habis je apa ni? Topik-topik yang akan datang, awak akan jumpa dengan macam-macam statistik ujian. Di situ nanti awak akan confuse. Nak pakai Z ke, nak pakai T ke, F ke, chi-square ke dan sebagainya. Okey, dalam kes ni, oleh kerana dalam soalan tersebut, kita buat ujian hipotesis, kita ada sigma. Nilai sigma diberi, jadi statistik ujian yang digunakan ialah statistik ujian Z. Itu kita ketika Z sama dengan apa tadi? X bar tolak mu O bahagi sigma per punca kuasa N. Okey, berapa nilai X bar yang dikira? Nilai X bar tadi? Okey, nilai X bar sama dengan RM175.50 tolak dengan mu O. Apa itu mu O? Mu O ialah nilai mu dalam H null. Mana H null tadi? Nilai mu dalam H null. Nilai mu dalam H null ialah 170.9. Oh, jadi mu O dia 170.9. Okey, 170.90. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan siapa? Bahagi dengan sigma per punca kuasa N. Berapa sigma tadi? 38.70. Bahagi dengan punca kuasa N. Berapa sampel yang diambil? 100. Dapat ni semua Apa nak buat sekarang? Selesaikan saja. Selesaikan. Kalau gunakan kalkulator, awak selesaikan, awak akan dapat bla 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 bla. Z awak. Okey, statistik Z 1.19. Ni nama dia statistik Z. Bukan Z dalam jadual. Z dalam jadual adalah titik genting. Katalah saya tulis sini statistik lah. Ada setengah buku dia tulis. Kalau awak nak tulis pun boleh. Statistik Z maksudnya apa? Awak kira sendiri. Sebab kalau yang ketiga kan, apa yang awak buat, anda kira kan. Kita kira sendiri nilai Z tersebut dapat 1.19. Okey. Langkah yang keempat. Kita perlu tentukan titik genting. Kawasan penolakan, kawasan penerimaan H null tadi. Dia bergantung pada aras keertian. Berapa aras keertian? Aras keertian 0.05. Aras keertian 0.05 ni. Kita gunakan statistik Z. Ujian, apa bentuk ujian? Bentuk ujian kita ialah, kalau lihat kat sini, bentuk ujian kita ialah ujian dua hujung. Ujian dua hujung, aras keertian 50%, kita gunakan statistik ujian Z. Jadi, macam mana nak buat ni? Kalau oleh kerana saya gunakan Z, saya berlukis jadual Z. Masih ingat saya berlukis jadual Z. Okey, nilai di tengah-tengah kosong. Ujian dua hujung, maksudnya kita ada dua kawasan penolakan. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Aras keertian berapa tadi? 0.05. Aras keertian akan sama dengan luas di bawah kilok. Luas kedua-dua kawasan tersebut di bawah kilok. Dengan jumlah dia 0.05. Jadi setiap satu kita bahagi dua, dia jadi 0.025. Di sebelah kanan 0.025. Yang ini juga dikenali sebagai alfa bahagi 2. 0.05 bahagi 2. Sekarang saya nak tahu titik genting. Di sebelah kanan Z mesti positif. Saya tulis Z alfa per 2. Negatif Z alfa per 2. Sebab kita ada dua kawasan penolakan. So macam mana nak dapat nilai Z ni? Apa yang perlu kita buat? Tengoklah jadual Z. Masih ingat jadual Z? Apa yang saya lukis tadi, kalau awak lihat apa yang saya lukis tadi, saya lukis luas di sebelah kanan dan luas di sebelah kiri kan? Dengan luas dia 0.025. Okey, tengok jadual ni. Cari nilai 0.025 di dalam. Di dalam jadi luas. 1.96. Mana dia? Carilah. Carilah. Negatif 1.96. Mana nilai? Yang ni nampak? Nampak sekali.
Ataupun kalau saya apa ni? Saya highlightkan 0.25. Cuba nampak? Nombor 0.25 ni. Nampak? Okey, jadi bagus kalau semua nampak. Okey, 0.25 ni berapa nilai Z? Negatif 1.9. 9. Negatif 1.9. Negatif 1.96. Berapa yang perlu saya tulis ni? Berapa jadi nilai dia? Negatif 1.96. 6. Itu di sebelah kiri. Di sebelah kanan? Sebab dia ada dua kosong penolakan. 1.96. Positif 1.96. Pandai. Positif 1.96. Sebab apa? Sebab dia ada dua kawasan penolakan. Ujian dua hujung. Kita perlukan dua. Jadi dia ada dua titik genting. Titik genting yang pertama dan titik genting yang kedua. Ini nama titik genting. Okey, titik genting ni dia akan memisahkan kawasan penerimaan dan kawasan penolakan. Yang saya lorikkan ni ialah kawasan penolakan eksternal. Yang warna putih ni ialah kawasan penerimaan eksternal. Okey. Macam mana kita nak buat keputusan kita tolak eksternal ataupun kita terima eksternal? Tolak eksternal ataupun terima eksternal. Apa yang kita perlu buat? Tengok mana statistik Z tadi. Ingat tak kita ada kira Z tadi? Berapa Z yang kita kira tadi? 1.19. Pandai. 1.19. Nampak ada dua nilai Z Satu Z yang dalam jadual 1.96, satu Z yang saya kira. Okey, ini just untuk apa ni? Just untuk apa ni? Untuk apa ni? Dia bukannya wajib tapi saya galakkan kalau awak buat. Iaitu sebab ada dua nilai Z, kadang-kadang kita confuse kan. Satu Z jadual, satu Z statistik yang dikira. Jadi untuk tu saya cadangkan. Ni saya cadangkan kalau awak tak buat pun tak apa. Apa ni? Cuma dia nak memudahkan. Z statistik Z ni awak letak star. Status Z star. Star ni maksudnya Z yang awak kira. Okey, Z yang kita kira ialah 1.19. Jadi kalau saya plotkan dalam raja ni, ini jadual Z kan? Z, okey, saya dah kira tadi negatif 1.96, positif 1.96. Z yang saya kira tadi 1.19. Kat mana saya nak plotkan? Dalam kawasan yang berlorik ke dalam kawasan putih? 1.19. Dalam kawasan putih. Dan perlu ingat, kawasan putih tu dia dekat dengan sebelah kanan ke sebelah kiri? Dekat dengan positif 1.9 ke negatif 1.9? Dekat dengan positif. Betul. Dekat dengan positif 1.96. Sebab nilai di tengah-tengah bagi Z adalah sama dengan kosong. Z yang kita dapat tadi positif Positif 1.19. Jadi kalau saya plotkan 1.19 dia lebih kurang kat sini lah. 1.19. Kalau tak tulis tu kira potong markah ke ataupun tak apa je? Tak tulis apa? Kalau tak plot yang 1.19 tu. Dia tak plot 1.19, dia bergantung pada apa. Boleh, tapi dengan syarat awak kena buat dengan kaedah yang lain yang saya akan tunjukkan nanti. Yang ini sebenarnya raja ni, sebenarnya raja ni dia tidak perlu lukis pun. Saya nak bagi awak faham. Kalau lihat dalam step tadi kan, dia tak sebut kena lukis raja. Kalau awak tak lukis raja ni pun tak apa, tapi awak kena buat perkara yang saya akan buat nanti. Okey, jadi kalau berdasarkan ini, apa keputusan dia? Kita 1.19 tu berada dalam kawasan penolakan eksternal ke dalam kawasan penerimaan eksternal? Penerimaan. Dalam kawasan penerimaan eksternal. Jadi maksudnya eksternal diterima ataupun eksternal gagal ditolak. Okey. Bila lihat kawasan penolakan dan kawasan penerimaan, kalau berdasarkan raja ni, kawasan penolakan dia berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Iaitu kita kata apa? Kita akan tolak eksternal. Ini yang sepatutnya awak tulis. Eksternal akan ditolak ataupun awak tulis tolak eksternal jika statistik Z star tadi kan? Jika statistik Z lebih besar daripada 1.96 atau 1.96 atau 1.96 atau
statistik Z lebih kecil daripada negatif 1.96. Ini yang awak tulis. Ini namanya kita kaedah kita menentukan, kaedah kita membuat keputusan. Tolak H0 jika Z lebih besar daripada 1.96 atau Z lebih kecil daripada 1.96. So, berapa Z yang kita kira tadi? Z star sama dengan 1.19. 19. 19. Okey, kita banding. Okey, oleh kerana kita ada dua titik genting. Satu positif, satu negatif kan? Kita bandingkan oleh kerana Z star kita positif, kita bandingkan dengan titik genting positif. Z star sama dengan 1.19 lebih kecil daripada 1.96. Maka H0 gagal ditolak. Maksud gagal ditolak ni kita terima lah kan? Jadi ni antara yang perlu awak tulis. Maka H0 gagal ditolak. Sama macam keputusan kalau seperti yang kita buat dalam gambar rajah ni. Tapi yang sepatutnya awak boleh untuk tidak lukis gambar rajah tersebut, tapi awak kena tulis begini. Misalnya H0 gagal ditolak. Tapi belum habis ni ya. Ini belum habis lagi. Awak belum jawab soalan lagi. Apa soalan tadi? Apa soalan dia tadi? Kalau lihat soalan tadi, dia kata apa? Pada aras keretian 5%, adakah terdapat cukup bukti? Awak mesti jawab. Pada aras keretian 5%, adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil syarikat internet tersebut berbeza dengan syarikat yang lain? Jadi, jawapan awak nanti mesti berbunyi sama ada terdapat cukup bukti ataupun tidak terdapat cukup bukti. So, tengok balik. Apa keputusan kita tadi? Keputusan kita tadi ialah kita gagal tolak H0. Bila kita gagal tolak H0, kita kena tengok balik. H0 kata apa tadi? Gagal tolak H0. H0 betul. Kita gagal tolak H0. H0 mengatakan mu sama dengan 170.9. Apa maksud tadi? H0 mengatakan mu sama dengan 170.9. Iaitu purata bil syarikat tersebut sama dengan syarikat yang lain. Jadi kalau kita lihat pada soalan tadi, pada aras keretian 5%, jadi kesimpulannya apa? Kita gagal tolak H0. H0 mengatakan purata bil syarikat tersebut sama. Jadi jawapan yang terakhir, okey, awak perlu tulis ya. Saya pesan ya. Saya nak tulis panjang. Jawapan yang terakhir awak mesti tulis begini. Seperti yang saya sebut ni. Pada aras keretian 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil syarikat tersebut berbeza dengan syarikat yang lain. Itu jawapan yang terakhir. Mesti tulis dengan lengkap. Pada aras keretian 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan purata bil syarikat internet tersebut berbeza dengan syarikat yang lain. Okay, dapat tu? Okey, ada soalan dekat ni? Tak ada. Yang lain okey? Okey, kalau tak ada, kita rehat dulu boleh? Yang ni belum habis. Kita rehat dulu dalam 10 minit.